Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 4 ingin membincangkan kajian mengenai kecenderungan pelajar kepada insomnia mempengaruhi kesihatan dan kitaran hidup pelajar universiti. Saya Muhammad Hazibi Hamdan, CV 210195, Muhammad Amir Syafiq bin Saleh, CV 210212, Lufi Hadi bin Abdul Kadir, CV 210069. Baiklah, kita mulakan dengan pengenalan. Apakah maksud insomnia? Insomnia ialah suka melewat-lewatkan tidur. Insomnia mempunyai dua jenis iaitu insomnia jangka pendek dan insomnia jangka panjang. Kita teruskan lagi dengan kesihatan. Apakah maksud kesihatan? Kesihatan adalah salah satu perkara penting yang perlu dijaga kerana ia sebahagian daripada kehidupan. Kita teruskan lagi dengan latar belakang. Yang pertama, penggunaan media sosial yang semakin hari semakin meningkat. Yang kedua, bermain permainan internet menyumbang peningkatan insomnia. Yang ketiga, pelajar mengalami ketagihan telefon pintar. Dan yang keempat, kemurungan adalah salah satu punca terjadinya insomnia. Kita teruskan lagi dengan objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti kecenderungan pelajar kepada insomnia di universiti. Yang kedua, mengenal pasti tahap kesihatan pelajar di universiti semasa insomnia. Dan yang ketiga, mengenal pasti kitaran hidup pelajar di universiti semasa insomnia. Skop kajian. Kami melakukan kajian ini di 3 universiti awam di sekitar Johor iaitu UIA, UTM dan UTHM. Kami menggunakan instrumen soal selidik dalam kajian ini. Kepentingan kajian. Kepentingan kajian terbagi kepada dua iaitu kepada pelajar dan universiti awam. Seterusnya, definisi kajian. Definisi kajian terbagi kepada 3 iaitu insomnia, kesihatan dan kitaran hidup. Bab 2 sorotan literatur adalah rentetan daripada kajian-kajian lepas berdasarkan isu iaitu kecenderungan pelajar kepada insomnia mempengaruhi kesihatan dan ketaran hidup pelajar universiti dan dipecahkan pada 3 topik utama iaitu insomnia, kesihatan serta ketaran hidup. Bawah insomnia terdapat 3 subtopik iaitu gejala kepada insomnia yang berlakunya gangguan fungsi mental, gangguan tidur, merasa letih dan sakit kepala pagi. Seterusnya, punca-punca kepada insomnia iaitu ketagihan telefon pintar, dunia sosial yang berlebihan dan mengurangkan jam tidur. Dan akhir sekali, komplikasi kepada insomnia yang berlakunya tingkah laku yang tidak sihat dan kegagalan fungsi kognitif. Di bawah kesihatan terbahagi pada 3 juga subtopik iaitu kesihatan fizikal, aktiviti merokok dan interaksi sosial, fungsi imun yang terjejas dan penyakit somatik. Kesihatan mental pula berlakunya kemurungan, kebimbangan, tekanan dan idea bunuh diri serta amalan gaya hidup sihat daripada segi pemakanan aktiviti fizikal yang mengakibatkan pengurangan penyakit kardiovaskular. Dan topik yang terakhir, kitaran hidup. Kitaran hidup pelajar berlaku akibat daripada kita akan mengubah cara menjalani kehidupan seharian di universiti, menyesuaikan diri dengan corak dan cabaran di kampus dan chronotype atau tidur yang tidak cukup menjejaskan prestasi akademik. Okey, dalam bab 3 ini ialah metodologi kajian. Ia merupakan kaedah untuk mencari maklumat atau data dalam menghasilkan dapatan kajian. Kerangka operasi digunakan untuk perancangan dalam melaksanakan sesuatu kajian. Operasi kajian ini merupakan satu aspek yang penting bagi memastikan proses penyelidikan berjalan dengan lancar dan teratur agar mampu mencapai objektif kajian. Okey, seterusnya adalah kaedah kajian. Untuk reka bentuk penyelidikan, tinjauan penyelidikan ini, kami menggunakan pendekatan kuantitatif. 2 set borang maklum balas akan diubah sesuai dan diedarkan kepada pelajar dalam borang tersebut menggunakan skala Likert untuk mendapatkan data daripada 150 pelajar fakulti pendidikan teknikal dan vokasional. Okey, akhir sekali adalah kaedah analisis data. Dalam analisis data ini merujuk kepada proses yang dijalankan dengan tujuan untuk memperolehi data atau maklumat yang berguna daripada bahan mentah dan mendapatkannya melalui analisis metodologi kuantitatif. Soal selidik yang telah dijalankan akan dinilai secara keseluruhannya hasil daripada jawapan yang diperolehi daripada individu yang terlibat. Data yang diperolehi adalah hasil daripada soal selidik yang diberikan kepada pelajar dan data tersebut akan dijalankan dengan bantuan program komputer iaitu WinStep. Hasil daripada program tersebut akan dibentang dalam format jadual untuk menjadikannya lebih mudah difahami. Program ini juga mampu menganalisis data dan menukarkannya kepada pendekatan statistik yang berbentuk taburan meme
yang membantu pekaji dalam kajian penyelidikan.